Kursi sidang. Saya rasa apa yang disampaikan itu sebenarnya menyokong, cuma dalam keadaan yang tidak tergantung. Saya tekankan sekali lagi, mengapa usul ini dibawa. Usul ini dibawa bukan kita membawa ini adalah ubat kepada jaminan penyakit. Tidak. Bukan. Kita bukan membawa satu ubat yang kita jamin ini adalah ubat yang akan menyelesaikan. Kita bukan membawa kata ini adalah ubat yang telah terbukti, terhasil dan sebagainya. Ini adalah convention, tempat kita membuat resolusi. Bagaimana kita nak mengubati penyakit-penyakit lampau. Oleh demikian itu, saya membawa satu alternatif kepada bagaimana kita nak menyelesaikan masalah adanya golongan, satu golongan yang mendakwa, bukan mendakwa, memang hakikatnya begitu. Mereka adalah golongan cerdik pandai, mereka adalah golongan yang tinggi muadalnya, mereka adalah golongan akademik. Maka ada satu golongan yang merasakan aku bukanlah sesiapa di dunia ini. Jadi kita nak pastikan kedua-dua golongan ini berkolaborasi, bergabung menjadi satu melalui MECO. Okey, menarik mengenai gerak kerja akademik, tarbiyah dan sebagainya. Itu teknikal. Anda tak nak mau tak mau bincang panjang. Katakan kalau esko sukan pun dia tak boleh kata itu adalah kerja bahagian pembangunan insan. Maka aku tengok maksiat, aku hanya perlu sepak sahaja dia, bukan aku pergi dakwah dia. Kita tidak boleh berfikir begitu. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kita menjadikan MECO. MECO ini telah diswastakan. Kalau istilah AMT telah di NGO kan. Okey, telah di NGO kan, dan tidak dipandu oleh mana-mana esko. Sebab apa? MECO ini adalah satu badan yang khusus, tidak ada kaitan dengan esko. Dia akan buat satu kerja yang mana kerja orang lain buat. Contohnya, anda mengambil contoh dalam Batch Nubala, anda mengucapkan tahniah kepada Batch Nubala. Mereka pernah membuat satu pertandingan bola sepak antara kumpulan-kumpulan usrah MG dalam Nubala. Itu adalah sukan. Adakah MECO telah ambil kerja esko sukan? Jadi saya nak bawa, kita pastikan MECO adalah satu benda yang kompleks, tarbiyah dan juga akademik. Okey, kita dalam itu kita meletakkan contoh. Sekarang ni kita ambil mentor dalam keadaan kita ambil siapa yang kita nampak muka dia okey sikit, tak ada jerawat, kita ambil contohnya. Okey, tapi selepas ini kita mengusulkan, saya mengusulkan dan saya akan dokong apa yang saya katakan ini untuk kita pastikan mentor yang kita ambil selepas ini adalah dalam kalangan yang, kalau kita nak tetapkan 70% ke atas muadalnya, tetapkan 70% ke atas. Dan kita pastikan mentor ini dia dapat memandu bukan sahaja dalam bidang akademik kurikulum jamiah, tapi dalam ko-akademik jamaiyah berkaitan dengan persatuan. Kelab oratornya, kelab nasyidnya, kelab sukan apa dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan testimoni pertama Hakimi dan juga Nubala, insya-Allah kita tengok satu kesan positif, walaupun kita akui hanya berapa peratus sahaja yang positif, tapi kita dalam proses pembinaan. Dan selepas ini percayalah, Hakimi akan terus dewasa, Nubala akan naik tahun 2, akan datang adik baru pula entah nama apa. Dan kemudian pada waktu itu kita yakin apabila sudah 4 tahun adanya MECO, semua pelajar akan terlibat dengan MECO, insya-Allah. Jadi kita pastikan sekarang ni mungkin ada tak terlibat. Saya bukan tak terlibat, saya tak pergi program, saya tak pergi halaqah sebenarnya, bukan saya tak terlibat. Lepas ni kita pastikan terlibat atas dasar akademik dan juga tarbiyah. Itu usulnya untuk kita pastikan semua pelajar terlibat. So saya minta tak adalah kalau tengok dalam buku Saqafah muka surat 22 belah kanan atas ada tulis kat situ faqulu tak boleh. Tak, dia bukan dalil. Ini dalam buku Saqafah muka surat 22 belah kanan bahagian atas tulis tentang faqulu ilm huwa ma'rifah wa laysat kullu ma'rifah wa huwa ilman. Jadi kita nak kena pastikan di sini bahawa kita masuk macam tadi saudara apa? Bukan Ustaz Syed, Ustaz Hashimi. Ustaz Hashimi mengatakan harga minyak naik tak tahu dan sebagainya. Jadi kita pastikan MECO bukan saja pasal hukum dia tahu, tetapi keadaan semasa, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya dia tahu bersama. Bukan saja dalam bidang akademik. Dan saya menyokong baru ini apabila Ustaz Ifat komen di Facebook satu ayat yang saya notekan di sini. Apabila Ustaz Ifat mengatakan kita perlu tahu tentang hukum ini supaya kita dapat balik ke Malaysia dan kita dapat sampaikan perkara yang benar. Itu betul.
Pada hari ni kita dalam keadaan kita pening kepala. Bukan kita ada ustaz-ustaz yang balik dalam keadaan pening kepala. Last sekali jadi Syiah. Ramai. Jadi apa yang penting sekarang ni, kita hidup, kita belajar sini, kita pergi ambil ilmu dan kita hidupkan ilmu itu dengan cara yang sepatutnya. Bukan hanya tahu hafalan saja semata-mata, mengambil kepada amanat Datuk Seri Najib. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Yurzam bin Yaakob. Jadi tanya kepada Ustaz Suadi, kerana sebagai ahli politik yang memberikan kemukaan yang kenyataannya memukau. Memang memukau. Jadi persoalannya saya ingin menimbulkan kat sini tentang pelaksanaan yang telah dijalankan oleh Menko. Polisi Sidang, mohon tarik balik istilah ahli politik. Saya mohon tarik balik. Masalah kecil tak ada masalah. Tolong banyak ahli yang buat perangai. Okey, Okey, saya tarik balik dengan kenyataan saya tadi. Okey, tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Menko setakat ni. Kan, setahu saya sekarang ni hanya sekali saja dipanggil untuk berusaha bersama Menko. Dan ramai lagi ahli kita yang ada yang tak pernah dipanggil. Dan satu lagi saya nak menafikan yang Hakimi Bersatu bukan Menko, tapi kita banyak lebih pada program Pisma dan sebagainya. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Zafri Amal Malin sekali lagi. Untuk kali ini, kenapa kita perlu lihat kepada satu kerja ataupun satu pergerakan yang kita buat itu, kenapa terlalu melihat natijah. Bukan kita anak-anak bawa kat sini bukan satu benda kata yang kita buat ni mesti ada target. Itu memang betul, anak tak nafikan. Tapi kenapa setiap kali natijah yang kita tetapkan tu, visi dan misi kita yang kita tetapkan tu, kita dapat capai, kenapa kita tak datangkan dengan cara yang baru, cara yang lebih dekat kepada semua, yang lebih sesuai dengan wakil pada masa itu. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia mau berhijrah ke Taif. Sirah Nabawi, siapa yang periksa itu dia tahu. Yang ketika mana Nabi mau berhijrah ke Taif, dan Nabi tidak berhenti setakat tu. Ketika mana dibaling oleh Taif, dibaling oleh segala najis, batu-batu, kan, ditabur atas kepala Nabi dengan pasir, sehingga Nabi balik ke rumah untuk mengadu kepada anaknya menangis. Kenapa Nabi SAW kau diberlakukan begini? Nabi memberikan jaminan bahawa janganlah kau risau, Allah telah melarang aku untuk dibunuh. Dan di sini adalah letakkan kenapa entiti tarbiyah akademik dan tarbiyah harus dipisahkan. Sebenarnya dia saling merangkumi. Dan anak suka kepada ayat Ustaz Aiman Ibrahim sebentar tadi yang menegaskan tarbiyah tanpa akademik maka sesat, dan akademik tanpa tarbiyah maka takabur. Sekali lagi saya tegaskan. Dan untuk natijah, kita selalu melihat natijah daripada apa yang telah kita rancang. Tapi sejauh mana kita memberi tangan, kita menghulurkan tangan untuk bantu untuk menjayakan sama-sama apa visi dan misi yang dibawa oleh Prisma, visi yang dibawa oleh Menko, visi yang dibawa oleh ketua ataupun exco akademik sendiri. Siapa nak tak tahu. Itu saja pada ana. Allahu a'lam. Rahmatullah. Nama Atiqullah Mursyid bin Abdul Halim. Jadi anda sini yang ingin menjawab sedikit persoalan yang timbulkan oleh Ustaz Hiro Damin, kan? Mungkin Ustaz Suadi duk makan tak sempat jawab. Jadi persoalan yang timbulkan, mengapa dia kata pelaksanaan Menko itu dari segi pelaksanaan. Jadi dia kata dia tidak dipanggil. Jadi anda ingin sebut sikit di sini bahawa kadang-kadang kita mungkin tidak perlu dipanggil, kita perlu mencari ilmu, perlu dicari, bukannya datang sendiri. Begitu juga dari segi mungkin kita lihat mentor bukannya pekerja, mentor juga pelajar. Kadang-kadang mungkin ada dari segi komitmen yang lain lebih penting, terlupa dan terlepas pandang sebagainya. Dan kita dapat tahu daripada Ustaz Suadi tadi, Menko dalam proses pemerkasaan, dan mungkin dalam tempoh setahun 2 tahun ini mungkin ada masalah teknikal. Jadi di sini kita selaku ahli Prisma bukannya mengkritik benda yang telah dibuat oleh pimpinan kita, tapi kita harus lebih menolong memperkasakan, kan? Kita melihat di sini Presiden berusaha sedaya upaya untuk menubuhkan satu jawatankuasa yang khas untuk membantu ke arah kebaikan ahli. Tapi di sini kita hanya mampu mengkritik,
tanpa pembantu. Dan kedua, melalui pertanyaan persoalan ditimbulkan, dia katakan Meko, bukan Meko yang menyatukan ahli hakimi, tapi Prisma. Dan saya ingin menjawab balik bahawa Meko juga merupakan sebahagian entiti Prisma. Wallahu a'lam. Okey, dengan kemudian 95 bersetuju daripada 164 ahli, maka usul yang dibentangkan tadi, Prisma perlu menjadikan Meko sebagai entiti kompleks tarbiyah dan akademik dikira sebagai cadangan, tidak mencapai kapasiti 23 ahli. Kita memerlukan 120 daripada 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Junaina binti Juani, sekali lagi mewakili Gejin Balak untuk membentangkan usul kami yang seterusnya. Usul kami yang kedua adalah mahasiswa Malaysia Universiti Al-Bait mesti melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk soft skill, atas kata lain ko-akademik ataupun kemahiran halus. Okey? Baiklah. Di sini saya ingin menerangkan bahawa kemahiran halus ataupun kata bahasa Jawanya soft skill, soft skill. Contohnya, kami ingin memberikan contoh, iaitu yang pertama sekali adalah pengurusan masa. Kalau kita lihat, pengurusan masa di dalam diri mahasiswa Malaysia Universiti Al-Bait adalah masih lagi berada di tahap yang lemah. Kenapa? Kerana setiap program yang dikatakan bermula, contohlah bermula jam 5, pasti akan bermula pada jam 6. Adakah itu dikatakan kita menepati masa? Jadi salah satu contoh kemahiran soft skill yang perlu ditingkatkan lagi oleh mahasiswa Malaysia Universiti Al-Bait adalah meningkatkan tahap cakna kita dengan masa. Sedangkan kita selalu tak boleh. Sedangkan kita selalu mengatakan masa itu adalah emas. Tapi adakah kita menghargai masa itu lebih daripada emas? Fikir-fikirkanlah. Kemudian yang kedua adalah skill bercakap, berkata-kata. Adakah ramai di antara kita ini boleh menyampaikan ilmu dengan cara yang berkesan? Boleh diterima oleh orang lain? Kalau dia berilmu tetapi dia tidak mempunyai skill untuk bercakap ataupun kemahiran untuk menyampaikan sesuatu ilmu tu, maka dia pasti tidak akan dapat menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Okey. Yang seterusnya, contoh yang seterusnya adalah pertingkatkan kemahiran kecakapan terhadap persatuan. Maksudnya, kita sendiri, kita perlu mempertingkatkan kemahiran kita terhadap persatuan. Kita perlu melibatkan diri kita terhadap aktiviti-aktiviti berpersatuan. Tidak semestinya orang yang berpersatuan adalah orang yang lemah akademiknya. Tetapi, orang yang berpersatuan akan orang cakap, dialah yang akan jadi juara. Dialah juara, dialah nombor 1. Begitu. Okey? Lepas tu setiap mahasiswa Malaysia Universiti Al-Bait perlu mempunyai satu soft skill, iaitu dalam pengendalian mesyuarat. Contohnya dalam pengendalian mesyuarat. Kenapa kita selalu cakap mesyuarat membosankan? Sebab kita tidak mempunyai kemahiran untuk mengendalikan mesyuarat. Contohnya tetap juga sama, masa isi dalam mesyuarat tersebut dan lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama Muhammad Khumaini bin Kamal. Ana setujulah, ana sokong dengan apa yang dibawa oleh siapa namanya? Dayang dia. Okey. Cumanya ana rasalah, minta maaf pengurusi sidang, ana rasa apa yang usul yang dibawa oleh Balak nombor 2 tadi ni sama dengan apa yang dibawa oleh Hakimi tentang teknik-teknik bersosial. Soft skill dan sosial ana rasa sama. Apa yang anda faham lah. Jadi kalau lah sama, ana rasa tak perlu kot kita bincang. Kita pergi kepada tempat lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya mohon cadangan berdasarkan usul yang dibawakan oleh DJ sebentar tadi. Betul lah? DJ Naruto yang tak silap. Okey, usul mengenai mahasiswa Malaysia Universiti Al-Bait setelah melibatkan diri dalam aktiviti untuk soft skill dan atau kata lain core akademik. Bagi saya ia adalah satu benda yang telah dinyatakan dalam batch Hakimi, usul yang pertama dalam bab teknik-teknik sosial. Oleh demikian secara teknikalnya saya mohon usul ini dihazafkan dan kita menyokong usul pertama batch Hakimi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fasiatun Najah bin Jawabati. Okey. Untuk menjawab persoalan yang pengurusi sidang tanya tadi. Okey. Beza antara teknik bersosial tadi yang disebutkan dengan batch Hakimi dan soft skill ni
Satunya, teknik bersosial tu melibatkan dengan kita, dengan masyarakat apa semua. Okey, yang itu kita nampak ada bersegi tu. Memang tak jauh beza, tapi soft skill yang kami masukkan ni adalah berkaitan dengan pengurusan. Berkaitan dengan teknik pengurusan untuk macam mana dia nak mengendalikan sesuatu meeting atau mesyuarat, berkaitan dengan kerja-kerja. Sebabnya kita tengok kat sini memang ramai yang melibatkan diri dengan persatuan, tapi dia tak mahir dari segi pengurusan tu dengan sebaiknya. Contoh yang paling tepat kita kat sini. Okey, kalau semua orang alert dengan apa berkaitan dengan soft skill tu semua ni, takkannya program hari ni mula lambat. Okey, itu satu. Dan takkannya meeting yang dilakukan malam tadi atau yang lain-lain berterabur. Kalau dia pandai, dia akan mampu handle tu dengan lebih baik dan lebih menepati masa. Sekian. Minta maaf. Saya bukan gila mic pada malam ini. Tapi okey, mengenai social disiplin sosial ataupun teknik bersosial, saya rasa ia sama dengan soft skill. Andai kata kita fail pada hari ini untuk tepati masa, maka kita gagal dalam melaksanakan disiplin sosial. Kalau kita gagal dalam meeting semalam, bermaksud bahawa kita gagal dalam disiplin sosial. Kerana kita berpersatuan melakukan mesyuarat dan sebagainya, itu ialah dalam kata kunci bersosial. Okey, definisinya boleh tengok pada kamus Dewan Bahasa Pustaka edisi keempat. Istilah sosial ialah melibatkan diri dalam bersama lebih daripada 2 orang. Jadi apabila kita katakan meeting, itu ialah bersosial. Pergi ke kelas untuk hadiri dawam juga ialah sosial. Jadi kena faham jelaslah. Gejala sosial pula, kalau kita couple, khaluat dan sebagainya, itu adalah gejala sosial. Jadi bersosial bermaksud kita melibatkan diri dengan orang lain. Jadi dengan atas dasar ini, bukan saya minta atas dasar tidak mahu menerima, tidak, saya menyokong. Cuma kita tidak mahu dalam resolusi nanti kita ada lambakan resolusi yang membebankan pimpinan. Apabila orang mempersoalkan nanti dalam AGM, resolusi pertama kenapa tak buat, resolusi kedua kenapa tak buat, resolusi ketiga ni, tapi mereka dah buat dah, benda yang sama je. Jadi kita tak nak lambakan resolusi yang sama. Oleh demikian saya mohon atas cadangan resolusi pertama dihazafkan dan ertinya dimasukkan ke dalam resolusi pertama Hakimi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Atiqullah Mursyid bin Abdul Halim. Saya di sini menyatakan saya bersetuju dengan pendapat Suadi dan juga Ustaz Khami ini, bahawa usul ini adalah usul yang sama yang dibentangkan oleh Hakimi, dan anda rasa anda kata kita mengulang benda yang sama lebih membazir masa dan usul-usul yang lain tidak dapat dibincangkan. Wallahualam. Berdasarkan paparan data 118 daripada 172 ahli bersetuju dengan dan tidak bersetuju dengan menyatakan bahawa usul tadi termasuk dalam terms usul Majelis Hakimi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk usul yang dibawa oleh Nubalak tadi, kita memang akan gabung dengan usul yang dibawa oleh Hakimi tadi kan. Cumanya kalau boleh kita letakkan satu perkataan lagi di usul Hakimi tu. Hakimi apa usul dia? Fardu kifayah. Sosial apa? Fardu kifayah. Teknik sosial. Soalnya Hakimi tadi teknik sosial betul. Kita tambahkan satu term lagi di situ. Sebab apa yang anda nampak yang dibawa oleh Bes Nubalak ni, salah satunya lebih dia orang fokuskan usul yang dia orang bagi tadi tu kepada pengurusan. Kita tambah satu perkataan pengurusan di situ untuk usul yang dibawa oleh Hakimi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Farajila Nasha binti Bazam, mewakili Besh Hakimi. Usul cadangan saya iaitu Prisma perlulah memerhatikan kadar pointer atau muaddal bagi setiap mahasiswa dan masalah ketidakhadiran mahasiswa di kuliah, beserta pelan tindakan yang berkesan haruslah dikuatkuasakan supaya masalah buang universiti dan mahrum tidak menjadi ranking tertinggi bagi mahasiswa Malaysia. Seterusnya lagi satu, Prisma perlulah menetapkan muaddal minima untuk bertanding dilantik sebagai Esko Prisma. Sebagai contoh 65 muaddal peratus ke atas.
Okey, masalah pasal mengenai contoh pelan tindakan yang harus Prisma laksanakan, iaitu yang pertama, mereka perlulah memberi 3 amaran seperti biasa yang telah dilakukan oleh jamiah. Tapi Prisma perlulah memikirkan satu cara alternatif yang berkesan untuk masalah ini dapat disettlekan. Okey, seterusnya contoh untuk mengetahui pelajar yang mahrum, yang mana pelajar Malaysia ni perlulah bertanggungjawab, yang mana perlulah alert, tak kiralah syabab ke akhwat ke, mengenai ketidakhadiran kawan-kawan sekelas mereka. Jika didapati ada yang mahrum, mereka perlulah berhubung dengan mana-mana pimpinan. Okey, supaya saya menyeruak kepada mahasiswa Malaysia ni, kita tukar konsep kita ada aku kisah kepada aku memang kisah, dengan konsep mahrum, dengan mahrum dekat kuliah sekarang ni. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana menyokong apa yang dibawa oleh Besh Hakimi tadi oleh saudara Ustazah Farah Nasyana. Ini kerana yang pertamanya mengenai mahrum, itu makruf yang mengenai esko Prisma ni, yang mengenai muadal untuk bertanding sebagai esko. Anda setuju ni kerana menjadi kebiasaan bila orang berpersatuan, banyak apa dikata, tiada kata tak dapat tidak, kadang-kadang ada memang muadal kita jatuh walaupun tak banyak, tapi 0.01 pasti jatuh. Itu yang pengalaman kita. Dan orang yang nak bertanding sebagai esko ataupun ahli majlis tinggi, hendaklah muadal dia tinggi, supayanya kalau apa-apa yang terjadi, kalau misal kata jatuh dan sebagainya, boleh cover. Andailah anda bertanding dengan muadal 55 ataupun 60, parat-parat cukup makan, ini amat-amat membahayakanlah. Anda takut persatuan kita terabai, pelajaran pun kita tak dapat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sensitif yang benda ni sensitif, di mana tentang saya tak kisah yang pertama bagus. Cuma yang kedua tu contohlah seperti mana yang saya rasa DJ Naruto, walaupun Naruto gaduh dengan Sasuke sekarang, tapi hakikatnya diorang tetap sahabat. Okey, pertama itu iklan. Dia ada cakap tadi sebentar tadi, orang yang hebat, orang kata macam mana dia cakap, dia mungkin agak kurang dalam akademik, tetapi dia pandai berucap, dia pandai berbahas, dan dia boleh menjadi murabi. Dan dia juga berkemahiran soft skill, tempati masa, pengurusan mesyuarat bagus. Jadi saya rasa agak orang kata mukhallal tadi, macam mukhallal lah orang kata. Orang-orang sebegini kita tidak naikkan sebagai pimpinan, tetapi kita kena melihat daripada satu sudut. Saya takut jikalau kita tetapkan contohnya 70. Kalau 70, saya rasa hampir separuh. Saya rasa tak sampai separuh pun data daripada 70. Betul tak? Tak tahu kalau esko akademik punya ni macam mana. Kalau kita tetap 70, separuh dari ahli Prisma tak layak jadi esko. Itu baru separuh, belum lagi kita kita tengok macam mana pengurusan dia apa semua. Jadi saya rasa, maksudnya adakah ini satu usul? Lupa soalan pertama. Adakah ini satu usul yang berangkaian dua, ataukah ini dua usul? Pengurusi sidang mungkin boleh. Saya kira sebagai satu usul dua. Maksudnya kalau kita saling berkaitan macam tu pula Yang pertama, dia perlu menghadirkan kadar muadal. Jadi muadal itu masuk kepada kepimpinan. Macam tu pula. Tapi saya bukan pasal kita bila kita berbincang tentang siapakah yang layak untuk naik esko, kita dah masuk dalam perlembagaan Prisma, di bawah tertaluk kepada pilihan raya. Tapi dia masuk pada akademik. Itu yang saya nak cakap tu. Perlembagaan Prisma dan juga resolusi yang dibincangkan dalam convention akademik ini, siapakah yang lebih tinggi? Dan adakah minta maaf saya cakap, saya bukan untuk mengguruskan hati AJK convention akademik. Dan resolusi yang diluluskan di sini, adakah mencapai 2/3 ahli, bukannya 2/3 dewan? Kena faham itu yang saya nak bahaskan di sini. Mungkin sedikit perbincangan. Jadi saya minta supaya yang esko tu kalau boleh kita mungkin
Tak tahulah, cadangan saya. Kita sayang orang-orang sahabat-sahabat kita. Dia nak tonton macam Suadi. Minta maaf. minta maaf. Suadi ni hebat. Contoh. Bukan Suadi lah. Bukan Suadi. Saya tarik balik. Minta maaf. Ahli politik dan Suadi, minta maaf. Saya tarik balik. Contohlah si Mamat. Yalah, dia ada kemampuan, tapi kita tak menggunakan kemampuan dia pada tempat yang sebaiknya. Tetapi macam itulah orang kata. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah lah dekat pengarah program Kalam, kerana setiap sepanjang saya duduk sini, program AGM Prisma tak pernah sampai 2/3 dewan. Maka hari ini ramai mencecah 2/3 dewan. Maka kita boleh bersama macam boleh mengembira, satu benda yang membanggakan lah untuk mahasiswa Prisma. Okey, menjawab persoalan daripada Ustaz Syukri sebentar tadi. Yang pertamanya, tujuan kita datang kat sini adalah belajar. Okey, tu yang pertama. Hadaf kita datang kat sini adalah belajar. Okey, yang mana kita kenalah maju seiring akademik. Bukan saya tak nak cakap pasal muadal turun ke rendah ke apa, tapi kalau seseorang tu pemimpin, dia muadal dia dah sikit, lepas tu dia bertanding dan memegang satu jawatan, itu dah kira menzalimi dia. Sebabnya dia dah lemah dalam akademik. Memang saya akui ada orang yang macam tu. Ada yang dia lemah akademik tapi dia bagus daripada berkepimpinan. Tapi saya kira itu telah menzalimi dia. Sebabnya dia tak dapat bersama untuk memajukan akademik dia. Wallahualam. Assalamualaikum, Gusti Sidang. Bukan minta suruh tarik balik, tak minta pun. Hakikat. Okey, mengenai usul yang dicadangkan, pertamanya saya menyokong penuh usul yang dicadangkan. Tetapi bagi saya, kita bukan saja perlu melihat kepada ESCO, kerana saya perlu akui, saya tahu ada dalam kalangan AMT yang muadalnya semakin naik. Okey, ada dalam kalangan AMT, ada dalam kalangan ESCO yang muadal semakin naik. Jadi saya cadangkan di sini, kalau boleh dibuat pindaan usul tambahan kepada usul daripada Hakimi, melihat kepada bukan bertanding, tapi senang konsepnya yang saya nak bawa begini. Bukan sahaja ESCO, bukan sahaja AMT, tapi siapa sahaja yang hendak bekerja dalam jawatan kuasa konvensyen akademik, dalam program hari raya, dalam program dan sebagainya, digalak muadal yang 65 ataupun kita mudahkan 70 ke bawah tidak digalakkan untuk memegang apa-apa jawatan dalam program Prisma. Saya cadangkan begitu. Okey? Contohnya nak jadi pengarah program, mesti kau boleh muadal 65 ke atas, 70 ke atas. Saya cadang begitu. Kita tidak menggunakan satu perkara yang menafikan, kerana itu bertentangan dengan perlembagaan berkaitan dengan hak-hak untuk menjadi calon dalam bab terakhir perlembagaan Prisma. Saya cadangkan ia menggunakan istilah mana-mana individu yang tidak muadalnya tidak mana-mana individu yang muadalnya 70% ke bawah tidak digalakkan untuk bertanding dan memegang apa-apa jawatan dalam sebarang program Prisma. Okey, kita letakkan situ automatik lah. Siapa yang 70% ke bawah dia akan akui, dia akan sedar, dia hanya akan buat kerja sebagai as official, dia tak ada jawatan. Saya rasa itu lebih baik, kerana itu yang telah dibuat di Malaysia. Mungkin Ustaz Fidasa tahu sebagaimana di UIA, di UM sekarang tengah panas isu bagaimana muadal pointer yang dibenarkan bertanding 2.5 ke atas sahaja. Aspirasi minta direndahkan lagi 2.3, mungkin sebab budak aspirasi teruk sikit kot. Wallahualam. Pandangan saya tidak. Apa yang tidak? Tidak menyokong. Ini kerana dari segi pelaksanaan untuk usul ini agak payah. Dan dalam kalangan kita ni, berapa ramai yang sudi bagi tahu muadal saya 60, muadal saya 70. Dan seandainya perkara ini dilaksanakan, hanya beberapa orang sahaja yang mampu. Dan dari segi muadal yang 70 contohnya, 65 contohnya,
berapa dalam kalangan mereka yang sudi untuk menggalas tanggungjawab untuk memegang program ini. Jadi saya rasa usul ini tidak wajar untuk diterima, bahkan tak nak pindaan. Saya tarik kata-kata saya. Jadi secara umumnya untuk usul ini saya bukannya tolak tolak ahli hakimi, tapi saya hanya tolak usul. Jadi jangan marah pada saya. Sekian, itu saja hujah saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Khairul Mukhtar, Bes Hakimi, bukan bala. Kaitan dengan perlu menetapkan kadar muadal bagi mereka yang ingin menjadi calon untuk tandingan peringkat ESCO atau PMT. Saya sendiri sangat menyokong cadangan tersebut, memandangkan bila kita bercakap soal kepimpinan, soal bagaimana nak melahirkan mahasiswa 20 tahun lagi, masa hadapan mahasiswa tersebut, bagaimana masa depan mak ayah mereka untuk melihat anak mereka berjaya di bumi Mafraq, di bumi Jordan ini. Kita perlu mengambil benda ini secara serius, sebab kita melihat isu mahrum dan sebagainya yang sebagaimana di atas tadi, suatu isu yang kritikal. Andai kata di kalangan pimpinan ada mereka yang muadalnya rendah ataupun nyaris-nyaris maut, kita bimbang kedua-duanya terabai ataupun musnah di tengah jalan. Benda ni banyak berlaku di mana-mana tempat. Maknanya kalau kita nak lihat prisma 20 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, bagaimana keseimbangan di antara akademik, kepimpinan, soft skill, tarbiyah, akademik, ekonomi dan sebagainya, perlu kita melihat secara menyeluruh. Bagaimana Ustaz Asyik sebut tadi, isu teknikal bagaimana? Isu teknikal, dan di peringkat prisma perlu meneliti perkara ini. Perlu meneliti. Hatta bila kita melihat ahli yang ada yang mahrum, bagaimana tukar kuliah dan sebagainya, ada isu-isu itu. Tambah lagi tingkat pimpinan yang menjadi suatu qudwah kepada ahli yang lain. Jadi saya sangat menyokong cadangan tersebut dan minta kita ambil benda secara serius bagi melihat kepimpinan yang akan datang adalah mereka yang mampu membawa agenda persatuan, bahkan tanpa mengabaikan akademik yang menjadi salah satu agenda utama mereka datang ke Jordan ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mana mewakili Bash Nubala, nama masih lagi tetap sama, saya Muhammad Ridwan bin saya Muhammad Kamarudin. Secara ringkasnya, Ana menegaskan bahawasanya kami ataupun Ana sangat bersetuju dengan usul yang dibawakan oleh kepanel ataupun salah kita tadi, kerana kita bimbang takut lahirnya mahasiswa di bumi Mafraq ini, khususnya di Jamiah Ahlul Bait, mereka aktivis persatuan tetapi jenayah kepada ilmiah. Okey. Jadi Allah A'lam, sekali lagi menegaskan bahawa kami sangat bersetuju supaya menetapkan kadar bagi kalau kita lihat situ Ustaz Asibullah, kita melihat situ bukan kesemua ahli Prisma untuk bersama dalam program, tetapi dipilih ataupun ditetapkan bagi mereka yang nak bertanding di peringkat ESCO untuk Prisma. Allah A'lam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Fahana binti Ahmad Ghaffar. Saya menyokong usul yang dibawa oleh Bash Hakimi. Apa dia tadi? Yang pasal muadal semua tu kan. Sebabnya dan saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Ustaz Ridwan sebentar tadi. Kita jangan menjadi apa? Jenayah akademik. Macam betul lah macam yang saudari Faradila cakap, kita datang sini nak belajar. Saya rasa isu tak ada orang nak naik ke lepas kita tak muadal tu, sebenarnya benda tu tak sepatutnya dibangkitkan. Kita sendiri datang sini, tujuan kita nak belajar, matlamat kita belajar. Betul lah apa orang suka cakap, akademik nombor 1, persatuan bukan nombor 2. Benda tu kena jalan seiring. Tapi saya rasa benda tu hanya sekadar di mulut je, tak pernah dipraktikkan pun. Sebab saya rasa kenapa kita kena takut kalau nak bertanding, kena tetapkan muadal, something, benda-benda yang macam tu kan.
Saya mohon untuk usul ini diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara total ini saya dari pihak Hakimah. Okey, bersetuju secara totally untuk meletakkan muadal yang sepatutnya untuk pelantikan setiap pimpinan, bukan esko ya, pimpinan. Okey, sekarang ni kita melihat. Tetapi jika usul ini diterima sebagai resolusi dan boleh menjadi titik tolak pada pemilihan pimpinan akan datang, dia tidaklah dijadikan sebagai syarat pertama dan bukan syarat yang terakhir. Okey, untuk menjadi seorang pimpinan, kita melihat pimpinan-pimpinan besar sekarang ni, mereka bukan saja cemerlang dari sudut akademik dan juga bukan setakat cemerlang pada kerja sahaja. Ya, dari satu sudut kita mesti melihat kepada kecemerlangan akademik pimpinan itu sendiri. Kerana adakah contohnya, saya mahu satu analogi di sini, seorang doktor menasihatkan tentang sesuatu ubat, kita boleh terima, betul tak? Tapi sekiranya orang yang tiada ada pengalaman dalam bidang sesuatu bidang, contohnya seorang jurujual kek, penjual kek memberi nasihat tentang ubat, adakah anda boleh terima? Okey, di situ saya nak katakan dari sudut kecemerlangan, sebab orang akan pandang bukan sekadar pada apa yang kita ada, tapi pada kecemerlangan sesuatu yang kita kecepi. Maksudnya sekarang ni akademik juga penting untuk orang mendengar apa yang kita nak cakap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan tadi tidak meletakkan syarat muadal tinggi, ada syarat yang tertentu adalah syarat yang pertama dan dia bukan syarat yang terakhir. Sebab kita kena tengok seorang pimpinan ni dia pandai mengurus masa. Kita kena tengok macam mana penerimaan orang lain. Dan tak semestinya seseorang yang muadal tinggi dia disukui orang boleh mendengar kata dia dan dia boleh bekerja. Pendek kata, orang yang pandai juga tak pandai dari segi akademik, tidak juga ada juga yang tidak pandai membuat kerja. Jelas tak apa yang saya cakap? Okey, tak semestinya orang baik boleh buat kerja, tak semestinya orang jahat tak pandai bekerja. Itu kalau kata kasarnya lah. Cuma saya ingin meletakkan sekiranya resolusi ni jadi satu titik tolak untuk pimpinan akan datang. Ia diletakkan bukan syarat yang pertama, tapi bukan juga diletakkan pada syarat yang terakhir. Dan pimpinan juga perlu dipandang dari pelbagai sudut. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nihat bin Muhammad Nur daripada Pakatan. Okey, baik. Sebenarnya perbincangan kita melihat pada usul ini ana menyokong sebenarnya, cuma nak bercakap sikit. Satu pemikiran gabungan sinergi antara akademik dan siasat. Satu benda yang perlu dibebaskan daripada pemikiran kita pada hari ini, membezakan kedua itu. Dan ana apabila Ustazah apa tadi, Ustazah Betty buat analogi, nak buat analogi jugalah. Okey, baik. Pendek, baik. Pendek je. Hari itu kita pergi tengok bola dah. Kena pada driver bas yang tak tahu jalan. Jadi lewat kita pergi. Jadi anda nak beritahu bahawasanya orang yang membawa persatuan, walaupun kerangka akademik pada hari ini ditakrif begitu sempit, cemerlang dari sudut jamiah dan muadal semata-mata, tapi itulah hakikat yang kita kena terima pada hari ini. Ukuran itu kayu ukurnya. Jadi kebijaksanaan yang diletakkan di sini, berbalik pada analogi yang anda sebutkan tadi, dia membawa bas, membawa orang yang ramai, dia tak tahu jalan. Tak tahu jalan itulah masalah, sebab dia tak tahu tu akademik dia. Dia pandai bawa bas. Tapi ada apakah yang lebih baik? Ada. Okey, yang lebih baik adalah orang tu, driver bas pada hari itu, yang membawa bas dah tahu jalannya, cepat sampai. Dan jangan ada perbezaan antara orang yang hebat dari sudut akademiknya, tetapi dia tidak membawa bas tu, dia duduk belakang. Hanya kata ni jalan, ni jalan, ni jalan. Itu apa kerja tu? Jadi hebatnya orang itu wujud kerana siasatnya hebat dan juga pengetahuannya hebat. Dan kerangka yang anda sebutkan tadi pentakrifannya. Wallahualam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma nak cakap mengenai persoalan Ustaz Hasibullah sebentar tadi, mengenai dia mempertikaikan mengenai siapa yang nak bagi muadal, siapa nak bagi tong muadal. Kalau saya sendiri pun saya tak nak bagi tong muadal saya. Tapi
pada hari ini sebenarnya Esko Akademik telah menjalankan satu borang kaji selidik mengenai akademik sendiri. Saya rasa benda tu telah disebarkan di Facebook sendiri. Mana mahasiswa semua kena cakna lah untuk isi borang kaji selidik tu. Maka seharusnya saya sarankan kepada semua mahasiswa, bukan setakat Esko sahaja yang lebih maju akademik. Maknanya semua mahasiswa kena seiring maju bersama akademik. Wallahualam.